Nama saya Siti Hazira binti Muhammad Hamiruddin. Nombor matriks saya ialah A20A2315. Saya merupakan pelajar di Universiti Malaysia Kelantan dalam Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan dalam Peruncitan. Hari ini saya akan menghuraikan tentang sikap pengguna dan perubahan sikap. Sikap menunjukkan tingkah laku dan peribadi seseorang. Kebiasaannya, sikap seseorang itu berdasarkan daripada hatinya dan juga menggambarkan bagaimana emosi seseorang itu. Sikap juga boleh berubah disebabkan perasaan, keadaan ataupun apa-apa sahaja yang tidak menyenangkan seseorang itu. Sebagai contoh, Ali mempunyai sikap positif terhadap jenama kunci kerana membeli produk yang berjenama seperti beg dan bagasi. Manakala Abu mempunyai sikap negatif terhadap produk jenama Gucci kerana menganggap produk itu tidak berbaloi untuk dimiliki. Seterusnya, sikap ini merupakan psikologi yang dinamik. Terdapat 4 sikap dinamik, antaranya sikap yang melibatkan objek, sikap yang melibatkan pembelajaran, sikap yang melibatkan konsentrasi dan sikap yang melibatkan keadaan situasi. Yang pertama, sikap yang melibatkan objek merujuk kepada penggunaan tertentu berkaitan dengan produk, jenama, servis dan pelbagai iklan. Sebagai contoh, jika pemasar berminat untuk memahami dan mempelajari sikap pengguna terhadap jenama yang baik seperti telefon bimbit, objek ini termasuk kepada jenama iPhone, Samsung, Huawei ataupun Sony. Yang kedua, sikap yang melibatkan pembelajaran merupakan tingkah laku pengguna dari pengalaman mereka dalam membeli barangan secara langsung ataupun secara tidak langsung, serta mengumpulkan maklumat sebelum menyebarkan melalui media massa atau di pasaran lain. Proses pembelajaran ini dapat motivasi setiap pengguna untuk mengetahui lebih mendalam tentang produk atau jenama sebelum membuat pembelian. Yang ketiga, sikap yang melibatkan konsentrasi merupakan sikap yang positif yang perlu dicontohi oleh setiap pengguna. Walaupun dinamakan sikap konsentrasi, tetapi tidak dianggap sebagai sikap yang kekal, sama malah mengikut evolusi dan perubahan semasa. Sebagai contoh, apabila pengguna mempunyai sikap positif terhadap jenama kereta Proton, kemungkinan mereka cenderung untuk membeli kenderaan lain. Pengguna biasanya akan membeli kenderaan lain mengikut keinginan mereka untuk beberapa tahun sebelum beralih ke jenama lain. Justeru, konsentrasi adalah perbuatan yang berdasarkan kepercayaan pengguna terhadap objek dalam mempengaruhi sikapnya. Yang keempat, sikap yang melibatkan keadaan situasi adalah penting untuk memahami sikap pengguna dari semasa ke semasa. Kadang-kadang, situasi ini menunjukkan peristiwa penting atau mungkin tidak memenuhi keperluan pengguna. Sebagai contoh, keutamaan kenderaan seperti kereta api bergantung kepada penggunaan bahan api serta kemungkinan orientasi kepada alam sekitar. Teori dalam pembentukan sikap terdapat 3 komponen, iaitu yang pertama komponen kognitif merujuk kepada persepsi, kepercayaan dan stereotip yang dimiliki oleh pengguna. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap wujud di setiap pandangan. Kadang-kadang kepercayaan ini timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Emosional juga merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan terhadap komponen ini. Yang kedua, komponen efektif melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional terhadap suatu objek akan terbentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek yang baik atau tidak baik serta bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Komponen kognitif atau kecenderungan bertindak dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Tingkah laku pengguna dalam situasi tersebut banyak ditentukan oleh perasaan terhadap setiap stimulus. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan ataupun perasaan pengguna itu.